Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma ya kashifal mushkil ikshif 'anna al-hijab 'an wujuhil hadil ma'ani wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Faqala Syekh al-Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia Allah taala dapat kita sama-sama malam ni. Insya-Allah kita ganti balik hak yang semalam yang kita tertinggal. InsyaAllah kita sambung kitab Matlabul Badrain. Muka saya kalau kitab saya ni 153, insyaAllah 4 baris daripada atas. Jadi bab masalah duduk dalam bab nikah, bab khiyar, bab khiyar fi nikah. Baik. Qala berkata muallif rahimahullahu taala, tentu saya nak pelaju sikit kita tengok masalah-masalah. Tengok ibarat sini ni boleh gagal juga, payah juga. Qala berkata muallif rahimahullahu taala, bermula tipu daya yang memberi bekah. Yakni tipu daya yang memberi bekah, maknanya yang sah kita pasang. Dia buat tipu daya ni ketika mana akad atau ketika mana ketika mana akad tu berlaku tipu daya. Tapi walaupun tipu daya tu yang sah kita pasang, yang memberi bekah pada harus pasah, mana yang sah, yang sah pasah, yang memberi bekah pada harus pasah tu, kata dia dengan sebab menyalahi syarat itu atau khabar dia ialah tipu daya yang jatuh, yang berlaku ia tipu daya tu di pada akad, apa makna pada akad, di dalam akad. Mana tipu daya yang berlaku ataupun tipu daya yang jatuh di dalam akad. Adapun tipu daya di luar akad maka tidak sah pasah, kerana tiap-tiap perkara yang di luar akad maka tidak diiktibarkan dalam bab masalah nikah. Tidak diiktibarkan dia. Jadi hak ni tipu daya ni pada akad, mana di dalam akad. Misal ke mana tengok. Kata dia seperti katanya, Nya siapa? Nya wali. Nah, katanya Nya wali. Boleh juga balik Nya wali. Apa kata dia? Aku kahwinkan di kau akan perempuan yang muslimah. Atau yang bikir ini. Kata dia, yang bikir ini. Yang bikir ni mana yang anak darah. Mana bikir-bikir ni orang yang belum pernah merasai jima'. Yang sah. Perempuan yang muslimah atau perempuan yang bikir. Atau perempuan yang merdeka ini. Dia kata tu. Aku nikahkan kau akan perempuan yang merdeka ini. Dia sebut begitu. Kerana bahawasanya syarat itu hanya sungguhnya memberi bekah pada akad. Mana akad, mana di dalam akad. Makna syarat ni dia memberi bekah pada akad, mana memberi bekah di dalam akad semata-mata. Maka dia syarat dalam tu, aku nikahkan kau akan perempuan yang muslimah tu. Maksudnya syaratlah muslimah tu jadi syarat. Atau yang bikir tu jadi syarat. Atau yang merdeka tu jadi syarat. Jadi syarat. Kerana bahawasanya syarat ini hanya sungguhnya memberi bekah pada akad, mana di dalam akad semata. Adapun di luar akad yang kita amak tadi lah, maka dia tidak diiktibarkan. Baik. Jika disebutkan dia kan syarat tu, dia memberi bekah pada akad, jika disebutkan dia kan syarat dari itu pada akad, yakni di dalam akad. Kalau dia sebut dalam akad, maka dia memberi bekah. Kalau dia sebut. Tapi kalau syarat di luar dia tak sebut dalam akad, juga tak memberi bekah. Syarat luar pada akad.
Lagu ni lah kalau orang mengaji bab baik pun, bab muamalat sekali pun. Masalah kita nak jadi riba ni, dia berlaku di dalam akad. Adapun kalau berlaku di luar akad, itu tak dinamakan riba. Ni aku pinjam 100, boleh? Dia bagi 100. Dia tak nak syarat apa. Besoknya baru dia pergi, dia kata hang kena bayar lebih lepas pada luar pada majlis akad. Itu tak nama riba ke? Yang jadi riba ni, aku pinjam 100 boleh dengan syarat hang bayar 120. 20 tu disyaratkan dalam akad, berlaku dalam akad, maka itu baru diiktibar. Adapun di luar akad maka tak diiktibarkan. Sama di sini bukan nak qiyas, kita nak buat contoh, nak bagi faham. Karena orang lain ni tak nak biji mata boleh qiyas dah. Mustahil tak ada. Baik. Bersalahan jika terdahulu ia. Ia apa? Ia syarat. Bersalahan. Apa makna bersalahan? Maka tidak harus pasah. Ni bersalahan pada atas. Ni muqabil pada atas. Atas tipu daya memberi bekas pada harus. Memberi bekas pada harus pasah ni. Hak ni bersalahan. Yang ni bersalahan dengan mana apa? Mana tidak harus kita pasah. Tak harus kita pasah jika terdahulu, yakni sebelum ia syarat tu daripada akad. Jika terdahulu ia syarat tu daripada akad, maka itu tak memberi bekas. Mana dia? Maka tidak harus kita pasah. Kalau dalam bab pasah ni, kalau syarat yang terdahulu, mana syarat yang sebelum daripada akad, maka tidak harus kita pasah. Maka tidak memberi bekas pada harus pasah nikah. Itu mana dia? Adapun tipu daya yang memberi bekas pada boleh kembali. Pada boleh kembali, mana pada boleh minta ganti. Boleh kembali, mana boleh minta ganti dengan harga anaknya. Dengan harga anaknya yang lagi akan datang itu. Yang lagi akan datang ni, orang mengaji dia panggil dia jadi sifat bagi kata kembali. Boleh kembali tu. Makna dia, ada pun masalah tipu daya yang memberi bekas pada boleh kembali, mana boleh kita minta balik rega. Boleh kita minta balik, kita boleh kembali dengan rega anaknya yang lagi akan datang itu. Mana yang lagi akan datang perbicaraan lah. Perbicaraan tentang masalah boleh minta ganti balik. Masalah tu. Rega anak ni, yakni rega anak, yakni apabila seorang tu dia kena tipu berkahwin dengan seorang perempuan yang hamba misal. Dengar bergelok, ambil bergelok. Ibarat dah ni melarut sikit. Payah sikit. Apabila seorang ni dia kena tipu berkahwin dengan perempuan hamba, maka apabila dapat anak, maka anak tu dia jadi merdeka. Bila dia kena tipu, dia tak tahu tentang perempuan tu hamba, tapi orang bagi dia kahwin. Orang kata dia ni, perempuan ni merdeka, dia pun kahwin. Maksud dia orang wakil ni tipu dia. Tipu, kata dia merdeka. Bila dapat anak, apabila dapat anak, maka anak tu dia jadi merdeka lah. Kerana nisbah kepada dia, jadi merdeka. Kerana dia tak tahu bahawa perempuan tu hamba, maka anak tu jadi merdeka. Tetapi wajib suami tadi, atau seorang laki-laki yang berkahwin dengan hamba tadi, membayar harga anak tu kepada tuan dia. Dia jadi merdeka. Dia jadi merdeka kerana dia tak tahu kata perempuan tu hamba. Nisbah pada dia, pada pak. Nisbah pada pak. Maka anak tu jadi merdeka. Tapi bila jadi merdeka, nak jadi merdeka dia, syarat dia kena bayar harga anak tu kepada tuan perempuan hamba tadi lah. Dan minta ganti rugi oleh suami tu akan orang yang menipu daya harga anak ni. Harga anak ni
dia boleh minta balik. Di segi isyaratnya, dia boleh minta, dia boleh tuntut balik kepada orang yang tipu daya. Kalau kata orang yang kira wakil tu, wakil pada pihak perempuan daripada tuan apa? Tuan hamba tadi mesti ada kecoh. Maka boleh minta balik kepada orang yang menipu daya. Rega anak tadi tu boleh pergi minta kepada kawan tu. Itu dari segi syaratnya gitu. Ni masalah ni. Tapi dia lagi akan disebut. Dia harga anak ni yang lagi akan datang. Baklah. Allahu'alam. Maka memadai padanya. Pada apa ni? Pada boleh minta kembali tu. Terdahulunya syarat tipu daya daripada akad. Syarat tipu daya tu terdahulu daripada akad. Maka tu orang ni taprek tu. Taprek bagi kata boleh. Taprek bagi kata boleh kita pilih jawab, ambil pada jawab bagi adapun, maka memadai padanya pada boleh kembali tak balik tu, boleh kembali tu terdahulunya syarat tipu tu daripada akad. Syarat terdahulu tipu tu daripada akad. Adapun kalau akad dulu baru tipu, maka itu tidak boleh minta balik. Selesai itu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan jika ditipu daya dia akan suami dengan merdeka amah. Amah ni hamba lah, hamba perempuan. Jika di orang Madinah dia buat tafsir. Dan jika ditipu daya dia akan suami. Tipu daya dengan merdeka amah. Amah ni hamba perempuan. Orang kata perempuan ni merdeka. Padahal dia ni amah, dia ni hamba. Maka jadi anaknya. Dahulu daripada ia ketahui. Jadi anak dia ni dulu daripada dia ketahui. Daripada ia suami itu ketahui akan ibunya sahaya itu. Baik. Maka jadi oleh anaknya. Jadi paeh. Boleh terjadi. Kerana. Jadi oleh anaknya. Anak yang terlahir tadi ni. Dahulu daripada ia suami ketahui akan ibunya. Ibu anak tu sahaya itu. Jadi ke apa? Jadi merdeka. Jadi merdeka. Jadi anak tu jadi mubtada balik. Bermula anak tu dahulu daripada ia ketahui, ia suami tu ketahui, ialah merdeka. Tu jadi merdeka. Yakni jadi merdeka. Itu merdeka. Yakni jadi merdeka. Anaknya. Jadi merdeka anaknya. Anak suami tadi. Baik. Dan wajib atas orang yang kena perdaya tu. Di sini dia tulis kena fardu. Kena fardu bayar harganya. Bukan kena fardu. Kena fara. Bak tu ganti dengan dal. Kena perdaya. Kena perdaya. Fardu tu ganti wang, fardu ganti dengan perdaya. Kena perdaya bayar harga anak tu. Jadi wajib atas orang yang kena perdaya. Orang yang tu kena pada suami lah. Kena atas orang yang kena perdaya tu. Siapa dia orang tu? Kena pada suami. Wajib apa? Wajib oleh bayar akan harga anaknya.
diberi kepada penghulu amah. Diberi kepada penghulu amah. Penghulu amah yang dia menikah. Ni masalah seorang tu dia kena tipu. Dia kata hamba ni merdeka dah. Padahal dia belum merdeka. Maka dia pun berkahwin. Bila berkahwin jadi anak. Dulu jadi anak tu sebelum daripada kawan ataupun suami ataupun lelaki yang kahwin tadi tu, dia belum tahu kata ibu dia sahaya. Dia ingat merdeka, kata sahaya. Gitu, maka anak tu jadi kena. Anak tu jadi merdeka kerana dia jahil tentang ibu dia tu sahaya. Dia jadi merdeka anak dia. Jadi bila jadi anak, maka anak tu merdeka, wajib dia kena bayar harga ni kepada tuan amah tadi lah. Pasal apa? Pasal dia wati hamba dia. Dan wajib atas orang ni kena pada suami yang kena berdaya bayar harga anaknya. Nak bagi kat siapa harga tu? Diberi kepada penghulu amah. Hulu amah tadi. Hulu perempuan yang dia kahwin tadi. Dan ia suami tu kembali, yakni minta balik lah dengan rega anaknya atas orang yang menipu daya akan dia. Yang menipu daya akan dia, akan yang kena berdaya tadi. Gitu. Jadi dia minta balik. Dikendaki kembali dengan rega anak tu atas orang yang menipu daya akan dia. Dia kena orang ialah suami yang menipu daya akan dia, akan seorang lelaki ataupun suami tadi. Siapa yang tipu daya tu, maka rega dia minta pada kawan tu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan diiktibarkan harga anaknya, anak seorang lelaki tadi. Anak suami tadi tu, iktibar bila nak iktibar harga, nak kira harga ni, nak kira daripada mana? Diiktibarkan harga anaknya, anak lelaki tu, waktu diperanakkan dia kan anak tu. Waktu dia peranak, adapun waktu duk bunting tu tak berharga ni. Maka diiktibar harga ni, waktu diperanak. Terbit mai, kena bayar selalu. Habis selesai. Qala musannif rahimahullah. Adapun anak yang kemudian daripada sudah diketahui, maka selepas pada dia tahu kata perempuan dia menikah, lepas tu dia tahu kata perempuan dia tu memang hamba. Ibu dia memang sahaya. Tapi dia wati juga. Bila wati juga jadi anak. Anak ni jadi selepas diketahui bahawa ibu dia sahaya. Tengok dia. Adapun anak yang kemudian daripada sudah diketahui. Bila dia ketahui apa? Ketahui akan ibunya, ibu anak tu sahaya. Ini sahaya orang. Jadi saya orang, maka dia wati juga. Dia ketahui kata dia tu saya orang, maka dia wati juga. Maka jadi anak. Bila jadi anak, maka jadi sahaya anak itu. Jawab dengan maka, pasal jawab berada pun. Maka jadi sahaya anak itu. Maka jadi sahayalah anak tu. Pasal apa anak tu jadi sahaya? Pasal pak ataupun orang yang mewati mak dia ni tahu kata mak dia tu sahaya. Bila dah tahu, maka dia wati juga. Jadi anak, maka anak tu nisbah kepada mak jadi sahaya. Hak tadi ni, dia tak tahu kata mak dia sahaya. Dia berasa kalau mak dia tu merdeka, maka anak tu jadi merdeka. Tapi dia kena bayar harga kepada tuan dia. Ni masalahnya jadi kira. Maka jadi apa ni? Jadi sahaya anak itu. Anak tu jadi sahaya. Dia tak jadi merdeka. Jadi sahaya tu bagi siapa? Bagi pak dia. Tak. Bagi penghulunya. Penghulu amah tadi ni. Penghulunya penghulu amah tu. Bagi tok penghulu tu lah. Penghulu amah tadi ni. Dia bagi menikah baru depan dia baru dia tahu kata
Dia tahu kata isteri dia tu saya, dia wati juga. Bila wati juga jadi anak. Anak tu jadi selepas suami ni ketahui bahawa bini tu memang saya. Maka anak ni jadi saya. Jadi saya bagi siapa? Bagi tok pengulu mak dia tu lah. Gitu. Jadi tok pengulu mak dia. Tiada apa ni? Tiada wajib. Tiada jadi saya anak itu dan tiada wajib bayar. Tiada, yakni tiada jadi saya anak tu dan tiada wajib bayar jikalau menipu daya akan dia akan suami oleh penghulu amah. Kalau tok penghulu tu sendiri yang menipu daya, maka tiada diberi kepadanya, kepada penghulu sesuatu, yakni sesuatu daripada bayaran. Tiada, yakni tiada wajib bayar lah. Jikalau menipu daya akan dia akan suami tu, siapa tipu daya? Oleh penghulunya. Kalau tok penghulu tu sendiri yang menipu daya, maka tak wajib bayar sesuatu. Maka tiada diberi kepadanya, kepada penghulu tu, penghulu amah tadi tu, tiada diberi akan sesuatu. Sesuatu daripada apa? Daripada rega atau daripada apa-apa bayaran anak tadi. Gitu. Pasal tok penghulu tu yang tipu daya. Kerana apa? Kalau bab masalah tipu daya tadi, kalau nak ambil bayaran pun, orang lain tipu, nak bayar kat tok mulu, ambil pada kawan yang menipu, ni tok mulu tu sendiri menipu. Bila tok mulu tu sendiri menipu, nak bayar pun, nak bayar kat dia, tak ada bayar lah. Boleh nampak lah masalah ni. Tak ada bayar lah. Maka terpakai lah. Gitu. Kerana ia tok mulu sendiri membinasakan haknya. Hak tok ngulu tu. Apa dia hak dia tu? Iaitu kehambaan ataupun rega anak. Dia tu sendiri yang berbinasa. Pasal apa dia binasa? Dengan sebab dia sendiri yang menipu daya. Kerana tu orang dia ilat pada kata tiada. Maksudnya tiada wajib bayar tu. Tiada diberi tu. Ilat boleh kata ilat tiada diberi padanya sesuatu. Boleh ambil ilat tu. Ilat pada tiada wajib bayar tu pasal apa? Kerana ilat pada tiada wajib yang kita takdir tadi, tiada wajib tu. Tiada wajib kerana ia penghulu sendiri yang membinasakan haknya. Apa dia hak dia? Yakni kehambaan ataupun rega anak dia sendiri yang binasa. Pasal apa dia binasa? Dengan sebab dia yang menipu daya. Gitu. Kerana dia sendiri membinasa hak ni, yakni apabila penghulu tu sendiri yang menipu daya dengan kata dia, hamba aku ni merdeka, dia bohong. Maka jadilah perempuan tu merdeka. Dengan semata-mata perkataan tok mulu tu. Dan jadi anak tu merdeka juga. Kalau dia kata apa tu? Gitu. Dia membinasakan haknya. Kerana dia yang menipu daya. Kerana dia yang menipu daya. Jadi bila dia nak tipu daya, dia kena kata apa? Dia kena kata gini. Oh, ni anak nikah dengan perempuan ni. Anak nikah. Perempuan ni. Hamba ada ni hamba aku tapi merdeka lah. Padahal dia nak tipu dia. Dia nak tipu ya. Padahal hamba dia lagi. Maka jadi perempuan tu merdeka. Dengan semata-mata perkataan tok mulu kata perempuan ni dah merdeka. Aku merdeka dia. Jadi maka bila jadi mak dia merdeka, anak pun jadi merdeka. Bila jadi merdeka, tak wajiblah bayar enggak kerana anak tu merdeka. Mak dia merdeka, anak tu pun merdeka. Maka kerana tok mulu tu sendiri yang menipu daya, maka dengan sebab tipu daya itulah dia membinasakan hak dia. Mana hak kehambaan ataupun hak harga anak tu dia yang menipu daya. Hak masalah tadi ni orang lain yang tipu daya. Gitu. Orang tu kata perempuan ni merdeka. Wakil tu kata. Tak apalah orang lain kata merdeka. Selagi tuan dia tak kata merdeka, hamba tu tak akan merdeka. Sebab tu dia wajib kena bayar harga anak tu. Kalau kerana dia tak tahu kata bini tu hamba, dia wajib bayar. Bila nak merdeka anak tu, kena bayar harga anak tu jenis buah pada dia jadi merdeka, maka dia wajib bayar harga kepada itu. Mana dia hak bagi tok pengulu. Hak ni bila tok pengulu sendiri yang menipu daya. Tapi tuan-tuan, tali ni kena tengok sikit kerana masalah ni dia masuk benda yang rumit sikit di sini. Bila dia sebab dia membinasa tu sebab dia yang menipu. Kerana bila nak tipu ni dia kena kata lah.
hamba aku ni merdeka dia kata. Bila dia sebut hamba aku merdeka dengan semata-mata perkataan dia tu merdeka. Bila kata merdeka, maka otomatik jadi merdeka. Bila jadi merdeka, maka bila hamba tu jadi merdeka, anak, kerana pak dia pun merdeka, anak tu turut jadi merdeka. Bila jadi merdeka, tak ada lah bayar. Pasal apa tak ada bayar? Kerana binasa lah. Binasa hak dah. Boleh dikata kebinasaan dah. Iaitu kehambaan tu. Hak kehambaan tu dah tak ada bagi tok mulu. Maka tak wajib kena bayar. Tak wajib dah bayar. Nampak lah? Gitu. Rumit sikit masalah ni. Dan tengok. Matlak ni kena tengok elok. Tidak tak boleh baca. Tak boleh baca. Kena tengok parti molek-molek. Dia bukan pulut lemak. Orang Kedah kata bukan pulut lemak. Bukan bangsa kata pi dia ambil reti baca pi dia baca mampu lah. Qala musannaf rahimahullahu taala. Dan tiada pula. Apa tiada pula? Yakni tiada wajib bayar pula dengan mana juga. Pula tu dia pula dengan mana juga. Dia hak Arab dia panggil kalimah dia aiban. Dalam kaedah orang mengaji, kaedah bahasa Arab ni dia takdir dia aibu aiban. Aibu aiban. Gitu dia takdir dia. Apa dia mana aibu aiban ni? Mana dia menjuga aku akan barang yang pula memula aku. Dia barang yang juga gitu. Mana pula dengan juga sama makna. Boleh kita makan dah nasi. Tiba-tiba ada orang main rumah kita. Orang lidang pula. Dia tak, aku nak makan pula ah. Pula. Bila perempuan dia tengok, makan juga. Nak makan juga. Dia aku nak makan juga ah. Orang lain tengok, makan pula. Tadi makanan, nak makan pula. Gitu. Jadi hak ni tadi tak wajib lah. Hak ni pun tak wajib juga. Gitu. Qala musannif rahimahullahu taala. Dan tiada pula apa tiada? Dan tiada pula yang tiada juga mana tiada wajib bayar juga. Gitu. Jika keluar anaknya mati. Jika keluar anaknya, anak dia hasil daripada perkahwinan antara laki-laki dengan amah tadi ni, mati. Keluar mati. Bila keluar mati, di sini sabit dua masalah. Pertama dengan bahawa tiada didapat jenayah sama sekali. Baru tak wajib bayar. Tak ada jenayah sama sekali. Macam kita kata mati dengan sendiri dia lah. Dia bukan mati dengan sebab jenayah. Dan yang kedua, didapatkan jenayah. Tetapi jenayah yang tidak didamankan. Itu masalah yang kedua. Baik. Jadi terbit dua masalah di sini. Cuba tuan-tuan tengok. Baik. Qala musannif rahimahullah. Dan tiada pula ini tiada wajib bayar juga jika keluar anaknya mati. Jadi mati-mati tu dengan taklus itu. Dengan sebab dengan tiada sebab jenayah. Jenayah ni mana jenayah lah. Jenayah bahasa Melayu pun jenayah kan. Dengan sebab tiada sebab jenayah. Jenayah siapa? Oleh bapaknya. Takdir situ. Dia tak faham. Tiada sebab jenayah oleh bapaknya. Maka tiada suatu padanya. Pada apa ni? Pada anak tu. Maka tiada sesuatu, mana tiada sesuatu bayaran pada anak tu. Kerana apa? Kerana dia keluar mati dah. Nak keluar mati. Mati tadi ni bukan sebab jenayah oleh bapak yang bapak tadi. Pasal apa tak wajib bayar? Kerana tu ilat. Kerana hidupnya anak tu tiada diyakinkan dia akan hidup. Hidup dia tu tiada diyakinkan. Keluar dia mati. Bila tengok keluar mati, hidup dia tu itu tidak diyakinkan. Bila tak diyakin, maka tak hidup dia tu maka tak wajib bayar. Kerana apa? Kerana diiktibarkan rega anak tu waktu diperanak. Waktu diperanak tu dia terbit mati. Bila mati, tak wajib bayar.
Okay, dia masalah waktu dia terbit tu. Kalau dia hidup, itu wajib bayar. Gitu. Ni terbit mati. Mati tu pula bukan sebab jenayah. Gitu. Adapun jika keluar anaknya mati. Tapi mati tadi dengan ni muqabil mana? Muqabil berhak atas. Muqabil pada keluar muqabil pada kata mati juga. Tapi mati tu dengan sebab jenayah. Tadi bukan dengan sebab, tiada dengan sebab jenayah. Di muqabil atas. Maka wajib padanya, pada anak tu, ghurrah. Apa ghurrah? Jangan cara bab semayang ni. Dia ada dua masalah bab semayang ni. Yang mana sahabat pernah tanya Nabi. Sahabat tanya Nabi SAW. Tanya gini, ya Rasulullah, kata dia, hang kenal ke rumah hang banyak-banyak? Ni cakap cara-cara kita. Terjemah. Mafhum. Nah, kenal ke rumah hang banyak-banyak? Di akhirat ni aku kenal, kata Nabi. Lagu mana kenal? Ramai orang di mahsyar. Nabi kata dengan sebab bekas kesan daripada wudu. Mana dia ghurrah dengan tahjil. Ghurrah di sini ni bukan masalah ghurrah. Ghurrah di ayat semayang ni, mana dia kita pelebih pada basuh muka. Tahjil itu pelebih pada anggota yang lain. Adapun ghurrah di sini ni, apa mana ghurrah? Mana ghurrah ni, mana dia seorang hamba sama ada laki-laki ataupun perempuan. Itu makna ghurrah. Hamba laki-laki atau perempuan. Jadi kalau keluar anak tu mati juga. Tapi mati tadi disebabkan jenayah oleh bapa tu. Maka wajib padanya, pada anak tu ghurrah. Mana seorang hamba, sama ada laki-laki ataupun perempuan, bagi waris atas aqilah jani. Apa aqilah jani ni? Asal punya aqilah jani ni orang yang makan asabah. Bagi jani, maka jani di sini ni umum. Selain daripada asal dan furu'. Mana orang yang terima asabah ni kena pada asabah. Kalau ikut orang yang makan asabah ni wajib bayar itu oleh orang yang aqil baligh daripada waris jani. Waris jani yang boleh makan pusaka jani. Adapun jani sendiri tidak wajib bayar. Dia jani itu tak ada wajib bayar. Tapi wajib bayar tu oleh orang yang aqil baligh daripada waris jani yang boleh makan pusaka, iaitu orang yang makan asabah. Bagi orang yang merosakkan akan ibu dia. Orang yang merosakkan ibu dia. Maka ini masalah bukan orang yang merosakkan ibu hingga mati, tetapi syarak mewajibkan atas aqilah jani ni akan ghurrah bagi waris itu sahaja. Ibu dia tak mati pun, dia mati anak tu. Oleh mana? Yang mati anak tu ni masalah sikit ni. Masalah sikit. Kalau ikut kes betulnya, masalah aqilah jani ni wajib bayar tu oleh orang yang aqil baligh daripada waris jani itulah. Yang boleh makan pusaka jani. Yang boleh makan pusaka jani. Adapun jani sendiri dia tak wajib bayar jani ni. Jadi masalah gini, masalah aqilah jani ni itu orang yang makan asabah. Melebihanlah. Bila asabah ni dia kena pada siapa? Kena pada saudara. Kena pada asabah. Baik, makan asabah bagi orang yang merosakkan akan ibu dia. Kalau merosakkan ibu dia tu, maka ini masalah bukan orang tu merosakkan ibu hingga mati dah. Ibu tu hidup. Tetapi syarak mewajibkan atas aqilah jani ni akan ghurrah bagi waris itu sahaja. Gitu. Waris. Bagi waris atas aqilah jani. Aqilah jani. Dan jikalau tipu daya itu daripada wakil. Habis. Selesai. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Sikit nanti. Kita laju-laju sikit tak apa-apa. Adapun jika keluar anaknya mati. Ni. Keluar anak dia keluar mati.
dengan sebab jinayah. Silap baca dah. Kita baca hak tadi dah. Dan jika tipu daya itu daripada wakil penghulu ammah. Tok penghulu dia tak bohong tapi dia wakil. Wakil ke orang. Dengan bahawa tok penghulu tu dia wakil pada seseorang. Nah, seorang tipu. Suruh tipu. Jikalau tipu daya itu daripada wakil penghulu ammah. Tok penghulu tak dengar dia kata lah, perempuan ni asal hamba korang tu tapi merdeka lah. Bila orang lain sebut merdeka, perempuan tu tetap jadi hamba. Jangan tok penghulu dia sebut jadi merdeka. Itu jadi automatik jadi merdeka. Ayo. Atau daripada ammah ataupun daripada ammah tu sendiri, daripada hamba tu sendiri. Hamba tu sendiri kata dia merdeka. Hak ni kita tak tasawur mazhab kita ni. Hak ni berlaku atas qaul yang mengatakan harus bagi perempuan angkat nikah dengan sendiri dia. Harus bagi perempuan akad nikah dan sendiri. Ini tak tasawur dengan mazhab kita. Pada ammah. Nescaya bergantunglah rega anak. Yang ni rega, yang ni tu kita tuan-tuan tulis apa tu. Yang ni rega anak tu. Nescaya bergantunglah rega anak dengan zimmah wakil. Maka rega anak tadi ni nak. Bila tok mulu yang tahan kena bayar. Bila kena bayar, nak ambil mana duit nak bayar ni? Ambil duit daripada orang yang tipu daya. Wakil tok mulu tadi. Minta dia. Pasal dia yang menipu. Atau dengan zimmah ammah tu. Ataupun kalau ammah tu sendiri yang menipu, maka tertanggunglah bayaran rega anak tu atas hamba tu sendiri. Bila kita nak tuntut ni, dibayar apabila dia merdeka. Tapi kalau dia tak merdeka, maka tetap tertanggung di atas dia. Selama-lama tertanggung rega zimmah, rega anak. Maka dituntuti akan wakil dengan dia dengan rega anak pada ketika itu juga. Ketika beranak tu pergi minta terus kat wakil. Itu masalah wakil. Dan ni orang ngaji Atah bagi kata akan wakil. Dituntuti akan ammah yang bukan muka tabah. Dituntut tu tuntut suruh bayar tadi ni, kemudian daripada merdekakan dia, kemudian daripada dimerdekakan dia. Selepas pada dia dimerdeka baru kita tuntut Allah. Kalau dia tak merdeka, maka rega tu tetap tertanggung. Zimmah anak ataupun rega tadi tertanggung atas zimmah dia. Atas zimmah ammah tu sendiri. Allahu a'lam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Bermula ammah yang dimerdekakan dia. Kan ammah. Itu. Bermula ammah yang dimerdekakan dia kan ammah. Di bawah suaminya. Orang ngaji di bawah jadi hal pada kata ammah yang dimerdeka. Ammah ni dimerdeka. Padahal di bawah suaminya yang sahaya. Apa makna? Maksudnya dia duduk di bawah suaminya yang sahaya. Di bawah suami yang sahaya. Dengan bahawa ada dua suami isteri yang semata-mata hamba. Dua orang hamba dua-dua. Suami dua orang hamba. Maka mereka ni berkahwin. Berkahwin. Hamba dengan hamba ni berkahwin. Bila berkahwin, kemudian dimerdekakan akan isteri itu sahaja. Dimerdeka isterinya. Dan suami dia tak dimerdeka, masih lagi stay ataupun tinggal tetap suami itu dalam keadaan hamba. Dalam kehambaan. Perempuan ataupun isteri dia tadi, isteri pada hamba ni, hamba juga dimerdekakan oleh Tuhan ni. Ni masalah tu. Bermula ammah yang dimerdekakan dia kan ammah keadaan di bawah suami yang saya. Dia duduk bawah suami yang saya. Bila kata lagu tu, khabar dia ialah harus bagi ammah. Harus bagi ammah. Bila dia dimerdekakan, harus bagi dia bagi ammah tadi ni yang dimerdeka oleh suami, oleh tuan dia tu. Ia ammah tu
khiyar pada fasakh nikahnya. Boleh. Dia khiyar. Dia tuntut, dia boleh khiyar. Khiyar ni pilihan. Macam mana nak fasakh nikah dia. Dan jika tiada dengan qadhi sekalipun. Apa makna ni? Dan jika adalah khiyar fasakh tadi tu, tiada dengan izin qadhi sekalipun. Tok qadhi tak izin pun, boleh dia fasakh juga. Tu makna dia gitu. Walaupun tok qadhi tu tak izin. Boleh dia khiyar. Sekalipun. Apa makna sekalipun? Harus bagi ammah tu khiyar. Sama ada dahulu daripada wati atau kemudian daripada wati. Sama ada merdekakan dia tu. Dahulu daripada wati atau kemudian daripada wati. Bila dia kahwin tu dia wati. Ataupun dia tak wati, tapi dimerdekakan dia sebelum pada wati ataupun selepas pada wati, maka boleh dia khiyar fasakh. Dan tiada khiyar. Mana tiada boleh ammah tu khiyar fasakh nikah. Jika dimerdekakan suaminya dahulu daripada fasakhnya. Dahulu daripada fasakhnya. Dari sebelum dia duk pilih nak fasakh tak fasakh, nak fasakh, dia tak fasakh lagi. Tiba-tiba sebelum dia fasakh, suami dia pun dimerdekakan oleh tuannya. Bila suami dimerdekakan oleh tuannya, maka pada ketika tu dia belum lagi fasakh, maka tak boleh dah dia fasakh. Kerana apa? Tu dia kata tu. Dan tiada, mana tiada boleh, mana tiada harus ammah tu khiyar fasakh nikah jika dimerdekakan suaminya, dimerdeka tu dahulu daripada fasakhnya. Fasakh ammah tadi atau berserta dengan nak fasakh, tiba-tiba suaminya dimerdeka pada ketika tu tak boleh dah nak khiyar fasakh tu, tak boleh. Nampaklah masalah ni. Habis selesai itu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Bermula segala khiyar yang tersebut ini. Tersebut mana al-mazkur daripada gila. Al-mazkur daripada gila yang kita baca dulu. Hak masalah boleh kita khiyar. Buka surat sebelah tu. Itu yang mula-mula tu bagi tamu awal-awal bab tu, bermula sabit khiyar bagi tiap-tiap daripada laki-laki dan isteri itu dengan sebab gila, dan jika berputih-putih sekali pun daripada gila sampai yang kita baca malam ni. Al-mazkur daripada gila itulah dalam bab masalah khiyar fasakh ni lah. Baik. Bermula segala khiyar yang tersebut itu dengan bersegera. Yang ini dengan bersegera maknanya apa? Mana pada ketika didapatkan aib itu. Bila kita dapat aib itu, fasakh selalu. Gitu. Bila dengan bersegera ni maknanya apabila didapatkan aib, dia kena fasakh kerana aib, maka bila kita dapati aib, boleh kita fasakh. Gitu. Dengan bersegera. Misal mana? Seperti khiyar aib pada mabi'. Pada mabi', pada mana barang, kita beli barang, mabi' ni barang yang kita beli, tiba-tiba ada aib. Bila ada aib, kita kena biantak selalu. Jadi kena begitulah mabi' ni. Maka pada mabi' ni, manakala ada aib pada dia, maka kena hantarkan baik dia tu dengan bersegera. Hantar oleh pembeli itu dengan bersegera. Tidak boleh tahu lama. Jadi dia jadi pertikaian. Pasal apa? Mungkin dia aib dia sebab kita yang tuan pembeli tu yang buat. Bila duduk tahu lama ni, sebab tu dia bagi, kita buat. Bila ada aib, boleh kita khiyarlah terus. Wallahu ta'ala ala wa ala. Jadi qala musannif rahimahullah ta'ala faslun fil i'fafi wa ma yata'allaqu bidzalika min hurmati wat'i ammati far'ihi. Ataupun hirmah. Dia baca juga deh. Wat'i ammati far'ihi. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. InsyaAllah
sambunglah semula insya-Allah. Habis part insya-Allah kita sambung. Dalam hari kita baliklah, kita ambil hari apa? Hari kita balik insya-Allah. Nantilah dibuatkan. Nah, 2 minggu ni kalau tak silap 2 minggu ya. Silap wallahu alam, dan tengok baliklah di dalam habis ni insya-Allah. Jadual kita pun tak ingat, dia pun tak ingat juga. Kalau kita ada malam dia bila dia on kat dia, kita on insya-Allah. Allah Taala alam. Moga-moga pertemuan kita malam ni insya-Allah memberi manfaat bagi saya tuan-tuan dan bagi tuan-tuan. Apa yang baik itu daripada Allah Taala, salah silap daripada kelemahan dari saya. Di ala kulli halnya tuan-tuan, kita tua ni kita lama kita matlak ni payah sikit. Jadi tuan-tuan menepati bergelok. Moga-moga kerana dia ibarat dia payah sikit. Jadi pati-pati insya-Allah. Moga-moga Allah Taala buka pada kita. Allahumma astaghfiru lana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal amala bihi wa nashrihi hatta yaqina. Wassallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi